Bayangkan sekarang kamu nak ajar seorang pendiam dan melalui Zoom dan kamu tengok bahawa dia tak mau buka itu audio atau video. Jadi kamu tak boleh tengok dia tak cakap. Jadi bagaimana kita sebagai guru tuition boleh menggalakkan mereka? Mari kita tengok apakah definisi seorang pendiam. Menurut onlineprograms.olusa.edu yang menyatakan bahawa seorang pendiam bukan saja mereka suka buat kerja seorang diri, tetapi mereka apabila mereka menyelesaikan masalah, mereka menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. Maksudnya mereka tak tanya soalan kepada cikgu mereka. Dan di sini menyatakan bahawa mereka suka brainstorm dan mereka perlu cari penyelesaian melalui teori. Dan mereka akan fikir secara terperinci atau secara mendalam sebelum mereka marah ke depan. Jadi inilah definisi untuk mereka. Jadi bagaimana kita boleh mengajar mereka dengan efektif? Mari kita bincang. Poin yang pertama adalah kita perlu memberikan mereka masa. Kerana untuk seorang pendiam, mereka perlu masa untuk fikir dan proses sesuatu ajaran, dan mereka perlu masa untuk merenung fikir tentang perkara itu. Jadi kita tidak mau mendesak mereka untuk buat kerja mereka cepat, tetapi memberikan mereka masa yang mencukupi untuk mereka fikir dan jawab soalan kita. Jadi cadangan yang kedua adalah untuk bercakap dengan mereka sedikit. Kerana mereka tak suka cakap atau tak begitu berminat untuk bercakap, jika kita selalu ajar mereka sahaja satu lesson, selepas itu kita bagi kerja untuk mereka buat, selepas itu kerja sahaja, mungkin mereka akan jadi boring. Tetapi jika kita cakap terlalu banyak, mungkin mereka akan rasa tak senang. Jadi kita perlu cari satu balance di mana kita boleh berbual dengan mereka sikit-sikit. Kita boleh tanya mereka soalan tentang diri mereka, hobi, apa yang mereka minat, atau sesuatu yang berkaitan dengan topik yang kita nak ajar. Poin yang ketiga adalah kita perlu pandai untuk memberi cerita, kerana ini akan membuat pelajaran ini lebih fun dan lebih lively. Jadi biasanya seorang pendiam mereka tak mau cakap, dan jika kita boleh memberi cerita kepada mereka, kita boleh memberi pengalaman tentang mereka, diri kita sendiri, memang ini akan membuat mereka lebih seronok dan mereka akan lebih enjoy lesson kita. Dan jika kita menunjuk keikhlasan kita kepada mereka, memang mereka akan menghargainya. Poin nombor 4 tentang mikrofon. Apabila kita cakap, kita nak cakap dengan slow, sangat soft dan sangat calm. Kerana apabila kamu tengok mungkin di semasa di luar, kamu di bas atau di tempat awam, kamu tengok orang apabila mereka cakap melalui telefon, mungkin mereka akan cakap dengan nada suara yang tinggi. Mereka akan jerit, kan? Jadi mungkin kita ada tendensi untuk cakap dengan kuat juga, atau oleh kerana lagging, kadang-kadang reception tak begitu baik, jadi student kita tak dengar apa yang kita nak cakap. Jadi mungkin ada tendensi pada masa itu untuk kita cakap dengan suara yang kuat juga. Jadi kita perlu melatih diri supaya kita boleh cakap dengan cara yang biasa, tidak terlalu kuat
Dan seperti mana kita sedang mengadakan perbualan dengan kawan di samping kita. Jadi jika kita boleh cakap dengan cara yang biasa, ini memang akan menenangkan hati pendiam kita, student kita, dan ini memang akan membantu mereka untuk enjoy pelajaran atau lesson kita. Poin yang kelima tentang pemahaman. Bagaimana kita boleh tahu bahawa murid kita benar-benar faham apa yang kita nak katakan apabila mereka tak buka audio atau video. Jadi ada satu cadangan adalah selepas kita memberi penjelasan tentang sesuatu topik, kita boleh memberikan kepada mereka soalan-soalan yang berkenaan. Atau kita boleh membuat kerja atau exercise, written exercise kepada mereka, dan mereka boleh jawab melalui typing di Zoom, atau mereka boleh tulis di dalam buku latihan mereka, dan selepas itu mereka boleh tangkap satu snapshot, dan selepas itu mereka boleh hantar kepada kita melalui WhatsApp. Jadi dengan cara ini kita boleh tengok bagaimana atau seberapa banyak dalam yang mereka faham tentang ajaran yang kita sedang berikan. Adalah baik untuk pastikan bahawa jawapan yang diberikan oleh mereka bukan textbook mengikut apa yang ternyata di dalam buku teks. Kerana lebih baik untuk mereka jawab dalam bahasa mereka atau komen mereka tersendiri, dan apabila mereka menggunakan percakapan mereka yang sehari, yang biasa, memang ini boleh membantu kita untuk mengetahui apa lagi yang kita perlu bantu mereka dan berapa yang mereka faham. Ya, jadi sangat penting untuk mereka menjawab dalam kata-kata sendiri. Poin nombor 6 adalah satu sifat yang sangat penting untuk menggalakkan seorang murid yang sangat malu. Sifat itu adalah sifat kesabaran. Memang kita tidak boleh paksa mereka untuk buka video atau bercakap melalui Zoom, tetapi kita boleh menggalakkan mereka secara berangsur-angsur. Apabila mereka rasa senang satu hari nanti mereka nak buka, jadi kita sudah berjaya untuk menggalakkan mereka, kan? Jadi harap anda telah mendapat manfaat daripada video ini, dan jumpa lagi pada masa yang